Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhu wa qulubuna bi yadika fa inna ma taqwa anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, rabbi zidna ilma, walhamdulillah rabbil alamin. Sahabat pengurusi berbahagia, tuan imam, tuan bilal, tuan sihat, jawatan kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya. Tuhan sekalian alam memberikan rahmat dan kasih sayang. InsyaAllah kita sambung kembali, sambung muzakarah pembacaan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Selepas bulan 3 14 hadis ke-16, hadis ke-16 syarah daripada Syekh Mustafa Bura dan juga Syekh Muhyiddin Mustaq. Hadis ke-16, satu tajuk yang diberi nama Jangan Marah dan Syurga Adalah Untukmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddat miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sufi, orang yang hebat dalam meriwayatkan hadis Nabi, paling banyak antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, menyatakan kepada kita bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Maka lelaki itu mengulangi katakannya berulang kali. Setengah riwayat kata 3 kali. Dia kata, nasihat aku ya Rasulullah. Nabi kata apa? La taghdab. Dia tanya lagi, nasihat lagi ya Rasulullah. La taghdab, la taghdab. Sampai 3 kali. Dalam riwayat ini menyatakan 2 kali, iaitu riwayat Imam Bukhari. Jadi itu nasihat. Jadi kita lihat secara dasarnya, secara kasarnya, zahirnya, Nabi ini bila sahabat-sahabat datang ataupun siapa yang datang pada Nabi akan bertanya tentang nasihat, maka Nabi akan beri nasihat bersesuaian dengan orang yang berhadapan dengan dia. Dan Nabi tahu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Nabi suruh kat sini menyatakan jangan kamu marah. Ada yang Nabi suruh kata banyakkan solat sunat. Ada Nabi kata perbanyakkan zikir. Ada Nabi kata percantikkan wuduk. Macam-macam. Di sini Nabi suruh jangan marah. Jadi walaupun hadis ini ditujukan kepada sahabat, salah seorang sahabat pada Nabi, dia juga ditujukan kepada kita keseluruhannya. Itu jangan marah. Tapi tidak boleh buang sifat marah. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab seperti Tamil Ghafilin ataupun seperti Syekh Qadi Al-Mandali sebut dalam penawan bagi hati, jangan kamu buang sifat marah. Kerana sifat marah tu kena ada. Kerana kalau buang sifat marah, Imam Ghazali kata apa? Pergi cari balik sampai jumpa. Kena cari. Kerana sifat marah ni perlu ada dalam jiwa manusia. Dia fitrah. Tapi mustahil dia tidak ada, mesti ada. Tapi kalau tidak ada, kena cari. Ada manusia tidak ada sifat marah langsung, dia kena cari. Kenapa? Ada tempat-tempat yang perlu kita marah, yang perlu kita tegas, mengikut acuan yang disusun oleh Allah dan juga disusun oleh Nabi SAW. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menyatakan hadis ini hadis sahih yang ditulis dalam hadis 5675 hadis. Rajulan, seorang lelaki, dikatakan beliau adalah Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Yang lelaki sebut tadi mana yang datang pada Nabi adalah Abu Ad-Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu, dan telah dikeluarkan oleh At-Tabrani daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin yadkhiluni jannah qala la taghdha wa laka jannah. Siapa yang tidak marah maka masuk dalam syurga. Bukan makna kata orang yang marah masuk neraka. Dia ada panduan dia. Dia ada caranya, dia ada tempatnya untuk marah.
Kalau kata marah saja masuk neraka, Sayyidina Umar marah selalu, garang kan. Tapi adakah dia masuk neraka? Tidak, dijamin syurga. Maksudnya ada tempatnya, ada caranya dan ada panduannya. Apa yang nak ditunjukkan daripada hadis Nabi SAW tentang marah ini? Jadi banyak kitab-kitab mengenai marah ni disusun para ulama. Ulama terdahulu kita lihat mereka susun begitu terperinci, susun yang keadaan-keadaan yang baik, susun yang keadaan-keadaan yang bagus untuk kita jadi panduan, untuk kita lihat bagaimana cara bentuk dia. Sebab manusia di zaman sekarang ni dia tak sama zaman dahulu. Kalau zaman dahulu pun banyak, zaman Imam Bukhari, yang fitnah Imam Bukhari pun bukan orang lain, orang yang hebat-hebat. Banding dengan kita hari ini hebat dengan dia lagi hebat. Tapi orang yang fitnah Imam Bukhari pun hebat. Orang yang duk mengata Imam Bukhari pun hebat. Bukan kata Imam Bukhari, para sahabat pun ramai orang duk kata, dan juga pada Nabi SAW duk kata. Jadi orang duk mengata ni tak kira. Dia duk fikir atas dasar fikiran tanpa guna ilmu. Kita kena buat satu kerja kena ilmu. Bukan atas dasar kita lihat satu-satu benda berasa tak puas hati, orang-orang duk cakap, benda-benda ni macam tak kena, kita pun cakap. Tidak. Dia ada panduan. Sebab tu Nabi kata la tadab. Antaranya itulah kita menempias apa saja yang berasal ke hati. Orang ramai duk kata macam tu jadi adat, kita pun ikut sekali. Dia tidak begitu. Ada panduan-panduannya. Kerana kalau kita lihat di sini, yang pertama, akhlak seorang muslim. Siapa-siapa yang menjaga marahnya, maksudnya jangan kamu marah, menjaga marahnya mengikut panduan Islam, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ni jangan sampai orang buat benda tak elok pada anak keluarga kita, kita tak marah. Ni kita panggil apa? Dayus. Ayat ni dayus bukan dia kata, Nabi kata tak marah. Jangan marah. Siapa tak marah masuk syurga, Nabi sebut. La taghdab dakhala jannah, Nabi kata. Dia ikut macam itu pula. Tu orang buat apa kat anak dia tu. Hari ni semua tengok anak-anak boleh buat gendong sana sini. Buat kerja tak elok, buat kerja tak baik. Sebab apa? Jangan marah. Siapa tak marah masuk syurga, dia tak faham maksud dia. Jadi dayus pula kali itu dia tak pergi pada hukum dayus. Ini ramai yang tersalah, terpesong. Sebab ramai hari ni ikut hukum akal dia saja. Hukum akal kena ada dalam hukum tauhid. Dalam ilmu tauhid kita kena ada. Tetapi hukum akal tak boleh digunakan pakai secara akal untuk menilai satu-satu hukum. Apa yang Nabi bawa, apa yang Allah tulis dalam Quran, kita tak boleh guna akal kita semata-mata. Kena ada panduan para ulama, dan ulama pun mengikut apa yang Nabi sebut, Nabi susun, dan dihuraikan. Dan kena baca pula ilmu-ilmu alat, nahunya, sarahnya, mantiknya, apa yang Nabi nak sampai balaghahnya, itu semua dinilai satu persatu. Jadi antara la taghdab ini menunjukkan akhlak seseorang muslim. Dia marah pun atas dasar seorang muslim, dia tak marah pun atas dasar seorang muslim. Jadi di situ termaktub bagaimana bentuk dia. Seorang muslim itu adalah seorang insan yang mempunyai ciri-ciri kemuliaan akhlak dan berhias dengan kelembutan sifat malu. Jadi dasar yang paling besar adalah dia lemah lembut. Sebab tu antara marah dengan nasihat cara marah, tegur cara marah dengan tegur cara lemah lembut, mana yang lebih baik? Yang terbaik dengan lemah lembut. Yang terbaik dengan lemah lembut. Sebab tu Nabi kita lihat sirahnya dengan keadaan hikmah, lemah lembut. Tapi ada tak Nabi dalam keadaan yang tegah? Ada. Bagaimana? Contoh pasal peperangan. Itu peperangan dah habis, tak ada boleh nak guna pakai lagi dah, maka berlakulah peperangan. Ataupun tegah dengan cara yang marah dengan keadaan yang tegah, kena pada tempat dia. Tapi kalau Nabi buat satu benda yang tidak kena pada tempatnya, maka Allah terus menegur. Seperti Allah tegur Nabi kepada Abi Ummi Maktum. Ketika dia datang jumpa Nabi, sedang Nabi berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy, Nabi buat tak heran. Nabi marah, jangan duk ganggu dia. Ummi Maktum ni dia buta. Lepas tu turun surah apa? Abasa wa tawalla, tegur Nabi. Adakah ini lebih penting pembesar? Padahal pembesar Quraisy ni, Nabi duk bincang supaya Quraisy ni masuk dalam Islam, ada bincangan besar. Ada pun Abdullah ibn Maktum ni, dia nak datang jumpa Nabi, dia nak
minta penerangan atas kemuskilan hati dia. Dan Nabi duk menganggap berjumpa dengan orang kafir ni lebih penting kerana urusan agama, urusan negara. Sebab Allah tegur kata, adakah itu lebih penting daripada orang yang nak berjumpa bertanyakan tentang kemuskilan hati dia yang dia telah beriman kepada Allah. Ini kita jangan salah faham. Kita kena ikut. Yang penting ni orang yang nak faham agama ni, dah tahu agama Islam ni, Allah tegur. Maka turun surah Abasa wa Tawalla. Ini teguran. Ada lagi Allah tegur ketika Sayyidina Hamzah berperang Uhud, yang mana begitu kejam dibunuh oleh musuh Allah, ditombak oleh Wahsy. Lepas tu Hindun pula membelah dadanya, potong telinganya, potong hidungnya, cungkil matanya. Habis. Mana tak ada apa. Macam kita duduk lapah lembu, habis. Ketuk kepala, tanduk, cabut, hilang mata, buat keluar otak. Betul tak? Kalau kapak tu macam tak ada perasaan tu. Perasaannya apa? Ni kalau buat sup ni, jangan buang daging lebih. Tinggal sikit. Padahal lembu tu lebih kurang orang kan. Tusuk tubuh dia tu macam orang. Saya tanya orang, saya tanya doktor, saya tanya orang yang buat postmortem, macam mana bentuk orang yang kena postmortem. Kalau Ustaz nak tu, Ustaz tengok lembu yang kena sembelih. Macam tu lah lebih kurang. Dia tak berubah, dia lebih kurang. Lepas tu ulama tu tulis, benda yang paling baik adalah lembu, kerana dia sistem dia sama macam orang. Cuma daging dia tak apa, nak boleh makan banyak sangat. Boleh makan tapi tak boleh makan banyak. Tak boleh bagi makan banyak pada orang yang kena gout. Tadi saya bagi rendang kat kawan saya. Anak dia ada sebelah. Saya bagi, ni bang ambil rendang sikit kata. Dia pun tengok, ustaz ni nak bagi saya apa, kenapa pula daging rendang, makan je lah. Anak sebelah, abah makan lah. Bagi tahu mak. Kenapa? Gout. Saya pemikir, sejak bila nak makan daging, tak boleh? Ya ke? Boleh ke? Siapa yang kena gout tak boleh makan daging? Tak boleh? Saya gout boleh makan daging? Daging lembu saya makan? Tak boleh? Dia memang sakit? Oh, kambing boleh Kambing saya tak heran, sebab daging kambing memang baik, tak ada masalah. Di antara daging kambing dengan daging lembu, kambing lagi bagus. Susu lembu dengan susu kambing, susu lembu lagi bagus. Itu kena tahu beza. Itu saya kata dia, tak boleh Ustaz. Dia pun ambil, dia rendang bang, dia pun tengok Allah Akbar. Allah Akbar tu masuk dalam mulut. Anak dia boleh tiap dah. Bagi tahu mak. Dia pun rasuh anak dia satu dengan bagi tahu mak. Saya pun baru hari ni dengar, kata makan daging lembu kena tahu. Selalu dengan kacang, kan apa? Kan bilih. Takut. Jadi sistem lembu tu sama. Kita macam itu kan. Jadi maknanya dibuat begitu kepada Sayyidina Hamzah. Memang kalau orang yang tak biasa melih lembu, tak pernah lapah ni, lari tengok orang tetak dia ulang rusuk kan. Tapi kita ni jenis tak biasa, malah ke situ, tak boleh orang ni, mas ni aku buat senang je, hang buat payah kan. Dia lama buat. Dan ni Sayyidina Hamzah teruk kena ditetak, dibelah dada. Bayangkan dada kita ni ada tulang rusuk. Belakang tulang rusuk ada paru-paru, bawah paru-paru ada perut, ada hati, ada perut. Jantung belakang dia macam mana? Kalau kita buat lembu, kalau kita potong kaki, tinggal badan saja. Setengah orang dia potong kaki biak dulu, dia potong perut dulu sebab mudah nak kangkang dia, pegang kaki. Orang potong kaki dulu, tinggal perut. Kalau kita potong kaki dua-dua, dia buka kaki empat-empat. Maknanya kita buka jantung kat mana? Belakang tu tulang kat ujung dekat dia punya meredah halkum tadi tu. Situ. Bayangkan Sayyidina Hamzah macam mana dibelah oleh Hindun perempuan. Dia belah macam mana gerak badan dia. Itu. Nabi cukup marah. Dan Nabi kata apa? Aku akan balas macam mana dia buat. Itu. Nabi marah. Aku akan balas macam mana dia buat. Tapi Allah turun tegur kata, jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Mafhum mudah. Saya lupa ayat. Jadi mana Allah tegur. Jadi kita siapa nak tegur? Kita ditegur dengan ilmu. Kita tak ada Nabi. Nabi tak duduk dengan kita dah. Allah nak hantar wahyu. Siapa kita nak hantar wahyu? Malaikat berlari.
Jadi sebab kita ada apa? Kita ada ilmu. Ilmu mai pada mana? Ilmu mai pada guru. Sebab tu Allah kata kena hormat guru lebih pada segala-galanya. Sekarang mereka ini menyambung lisan dan perjuangan warasatul anbiya. Jadi kita kena buat dasar ilmu. Jadi kita tengok bagaimana orang marah. Jadi marah ini ciri-cirinya adalah kemuliaan akhlak. Tengok dia punya marah macam mana. Ada orang marah tapi dia tinggi akhlak. Bagaimana seseorang yang dia marah dan dia geram dengan satu-satu benda, satu orang. Contohnya kita geram sungguh, memang dia buat benda salah, geram sungguh. Contohnya kita pengusi surau. Contoh, bukan surau sini. Contoh senang mudah. Ataupun ketua kampung. Kalau taman panggil apa? Ketua taman. Taman apa? Si taman kan? Ke kampung. Taman ketua. Ketua taman lah kira, ketua taman, penghulu taman ke apa? Ketua kampung juga. Ketua kampung juga lah. Taman pun dalam ketua kampung juga. Macam taman saya tu dia ada ketua taman dia. Tapi dantik sendiri lah, bukan kerajaan lah. Kalau ketua taman tiba-tiba ada, macam ketua taman ni payah pula nak cerita. Office lah senang. Kita bos. Tiba-tiba ada anak buah kita ni buat benda tak apa dia, kerja tak selesai. Kerja tak bagus, mungkin kita suruh hantar diudiknya dia tak selesai. Jadi kita marah. Dan dia ada kuasa diberi padanya untuk memecat ataupun potong gaji atau apa sajalah. Tapi dengan sifat dia tadi itu, dia marah dan dia tak buat. Dan dia boleh buat untuk pecat ataupun gantung tanpa gaji. Dia boleh buat atas kuasa dia, tapi dia tak buat. Tapi dia geram, dia tak buat juga. Maka inilah orang yang sabar. Antara kelompok orang yang sabar, dan dialah orang yang payah kita nak cari. Kerana dia boleh buat, tapi dia tak buat. Muka dia memang geram, tapi dia tak buat juga. Maka dialah orang yang sabar. Sebab tu ulama sebut, nak tahu orang sabar tak sabar ni, kalau kita duduk dia macam ni, kita tak tahu. Dia sabar juga, tapi kita tak tahu kan? Tapi orang nak tahu dia ni betul-betul sabar ketika dia berkuasa atas sesuatu benda. Kalau dia kena tumbuk, dia boleh tumbuk orang tu balik. Sebab orang tu tak boleh buat macam mana, dia boleh tumbuk, tapi dia sabar. Inilah orang yang paling sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat. Nabi boleh buat tak? Nabi boleh buat. Tapi Allah turunkan kata sabar. Jangan balas kejahatan. Akhirnya apa berlaku? Wahsy masuk Islam, Hindun masuk Islam. Ini orang, dia mampu buat satu benda, kata ulama, tapi dia tak buat. Dia jauhkan diri. Dia tahan diri dia. Dia cari kesempatan yang lain. Mungkin dia duduk tempat lain, mungkin dia semayang, ataupun dia ikut yang Nabi sebut, duduk tidur, ambil wuduk, apa sahaja yang boleh meredakan kemarahan dia. Ini dikatakan kemuliaan akhlak. Nah, ni nak cari orang macam ni. Tu kita tengok kadang-kadang dia marah, kita pergi sabar, dia tak buat. Mana dia ni orang yang sabar. Kalau dia boleh buat, lama ada Nabi rimbuk orang tu, pergi tumbuk, pergi belas. Ada orang memang jenis orang marah ni. Satu kes ni kecil saja, tegur lah. Kita ni nak tegur anak orang tak boleh. Dulu kita tegur anak orang, diberi keizinan. Hari ni tegur anak orang, tegur lah. Si A ada anak duk main-main, dia naik basikal, naik kerek ke apa kan. Lepas tu ada si B. Jadi anak si A dia duk naik katalah basikal. Ni kisah betul. Bawa laju kat jalan. Jadi si B ni, dia tegur lah, jangan buat laju-laju, langgar orang ke, jatuh apa semua ni, buat pelan-pelan. Tegur ni apa? Betul lah tu, dah bawa tak elok. Balik rumah anak tadi, pergi cakap dengan ayah tadi kena tegur. Tak tahulah dia cakap apa dekat ayah dia, mungkin benda cakap tak, kita pun tak tahu, budak kan. Lah tu ni si A ni pergi rumah si B, tak cakap banyak dah. Assalamualaikum pun tak ada, turun motor dapat buah kurma sebiji kat pipi. Gedebuk sekali. Orang yang marah. Itu kita kata ramai tak? Macam tu. Ramai macam tu. Terus bagi. Kalau tak dapat orang, motor dia balas. Dia ketuknya cermin kereta dia pecah kan. Ini.
Ni kesabaran. Tambah guru hari ni lagi lah. Kereta kena pecah, kereta kena cat. Itu. Tapi kalau guru ni dia mampu mendoakan anak-anak murid dia ke arah kejahatan, tapi dia tak buat. Dia marah, dia geram, tapi dia doa juga untuk kebaikan. Ini. Waktu kita tengok hari ni, kita tengok buat kajian. Kalau guru tak ada akhlak yang baik, ataupun siapa guru, tak kira lah guru agama ke, guru akademik ke, guru kemahiran ke, apa saja. Kalau dia tidak akhlak yang baik, kalau budak sekarang ni mudah kita nak ngajak ke ataupun tidak mudah kita mengajak. Bibo ya, tak ada guru, siapa ada guru. Secara ada seorang, cikgu, ustaz. Cikgu, cikgu apa? Bahasa apa? Subjek apa? Seni. Seni nak ngajak muda. Kita dulu cikgu ngajak muda, bersemangat kita tu. Balik rumah, esok nak seni tu, cikgu beritahu minggu lepas lagi dah. Tak. Dulu zaman kita belajar, suruh buat gam sendiri. Mana ada gam macam sekarang? Guna gam apa? Ya, guna gam apa? Ubi, tepung ubi. Pergi cari kat kedai tak buka, pergi ketuk. Dulu kita punya kedai kawan-kawannya ketuk. Tepung ubi. Berapa? Bukan sekilo. Ada satu kap tu. Buaya kacang. Bubur dalam apa? Tak bolam plastik. Langsung kapak. Balut, cucuk lidi. Tak esok nak pergi sekolah. Hari ni cikgu sedia semua. Cikgu sedia semua. Itu tak kira lagi dia cek muka orang. Ada tak? Senang ke mudah ngajak? Geling tak. Takat hari ni tak jumpa lagi orang angguk. Ada, tapi angguk geling tu ada, tapi banyak pening. Dia tegak gitu lah. Pi terus, faham sebiji. Arwah pak saja tegak budak tu zaman dia. Maknanya tahun 2000. Ni 2020 dah kan. 2020 wawasan. Maknanya tahun 2000. Tengok budak lah. Pak dia main rumah, saya tengok Samsung tak boleh nak buat apa. Punya payah nak didik anak-anak. Jadi bagaimana nak lahir akhlak ke anak-anak ketika ayah ni pun payah nak tegak. Jadi kalau esok dia jadi guru, dia ngajar. Kalau tak ngajar secara formality, dia ngajar informal dalam rumah dia, anak-anak dia, apa akan berlaku? Dia akan mendoakan apa? Doa yang tidak baik makin banyak. Sebab itulah banyak masalah gejala sosial berlaku. Masalah-masalah yang tidak baik berlaku. Saya hampir 20 tahun mengajar. Dan saya buat kajian, lapangan, jumpa. Saya buat motivasi. Saya buat motivasi, memang saya panggil mak ayah. Saya tanya satu persatu, apa buat kat rumah? Tapi saya tahu dah cara nak tackle ayah tu, nak cerita balik. Kalau main pergi tanya macam ni, dia takkan jawab. Tapi kita ada cara kita. Syarat dia daripada pagi sampai petang duduk dengan aku. Ada ayah tu memang tak nak cakap apa langsung, duduk ujung belakang sekali. Saya kata, mai lah bang, duduk depan anak kata, tak apa Ustaz, saya telinga bengang sikit, ada ni speaker. Pada speaker tak ada sabit pun. Speaker tu kat belakang kat dia tu. Tak apa lah bang, dengar. Duduk belakang lagi. Bukan seorang dua, banyak macam tu duduk belakang. Saya cakap. Nak tarik tackle mak ayah ni, ya Allah, ya Tuhan. Lebih payah pada anak. Nak masukkan nilai akhlak tadi ni. Saya cakap, saya cerita benda yang saya dah buat dah. Dia duduk belakang, kata, mari duduk sini bang, kata. Tak apa, speaker bengang telinga. Dia bengang kat telinga dia, kata dia bengang kat aku, tak tahu. Dia duduk, kata. Fasa yang pertama, jam pertama, mana awal pagi. Lepas tu masuk ke pukul 10 tu, dia dah berganjak ke depan sikit. Daripada hujung sana, dia duduk kat pintu kan, di hujung kelas kan, dewan sekolah. Dia duduk belakang, tapi tak duduk ujung lagi dah. Dia duduk belakang. Dia duduk saya cakap terang. Masih ada anak-anak kat depan ni. Sesi ketiga, anak-anak kat lain dengan saya punya sesi, dengan ustazah saya. Dia dengan mak ayah saya, dengan mak ayah. Dia mari duduk depan.
duduk depan. Tadi duduk sana buat tak layan, lepas tu depan, tunggu sungguh-sungguh. Lepas tu saya panggil semua masuk. Saya panggil. Saya panggil dia, saya panggil anak dia. Ni panggil dia, panggil anak dia. Mana ayah-ayah yang tadi di belakang tu? Dia kata, baru hari ni kami tahu apa sebenarnya nilai seorang ayah. Dia menangis pada anak dia juga. Dia kata, terima kasih bagi kami sedar. Dia buat begitu kerana ramai yang tak pedulikan pada anak. Dia kata, saya peduli Ustaz. Bagi makan cukup, sekolah cukup, apa lagi yang nak? Kat rumah pun saya ada setegak dia apa semua. Anak-anak ni memang semua tu cukup bagi kita berasa. Tetapi cakapan kita, pegangan kita, sentuhan kita, bawakan kita pada dia. Saya cakap, abang ni anak kan, cuba abang peluk dia sekarang. Bila dia peluk anak dia, dia kata, Ustaz, seumur hidup saya tak pernah rasa saya peluk anak saya macam ini. Lalu ni dia dalam cintu-cintu saja. Kata nilai kita nak bagi tahu pada anak, nilai-nilai dia. Alhamdulillah sampai hari ni dia orang baik dengan saya dan selalu duk tanya baik, cakap nilai dia akhlak ni kena penting, kena ada. Kalau kita marah macam mana sekalipun, sulam dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak masukkan, sebab kita adalah sifat marah. Orang Melayu ni lemah lembut, tapi perungah dia, kata orang utara, memang boleh tahan. Dia lemah lembut, baik. Mai dia punya talk share dia. Lain macam jadi kan. Itu. Dan beria dengan kelembutan sifat malu. Kita kena sifat malu. Malu pada tempat lah. Makna malu buat benda yang tak baik. Malu dengan perkara-perkara maksiat. Malu dengan benda yang tidak elok yang Allah larang. Malu pada perkara yang Allah benci. Itu Allah murka. Dia dengan sifat lembut. Memakai pakaian tawaduk. Kita kena tawaduk dengan meninggi diri. Tawaduk. Sungguh-sungguh tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggi diri ni takabur tak boleh buat bagaimana. Kerana takabur tu pakaian Allah. Kita merendah diri. Kita bijak macam mana sekalipun, kita kena tahu bijak kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaya macam mana sekalipun, kita kena tahu kaya kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bahkan Rasulullah SAW, mereka ni orang kaya. Mana tak kaya mereka ni? Kaya. Dah lah hebat, muka handsome, kaya, cerdik pula. Tapi mereka ni tak letakkan benda tu. Dia orang tahu kaya dia tu milik Allah bila-bila masa. Tapi mereka ini bila serahkan segala harta benda ke jalan Allah, tak pernah nampak miskin. Tak pernah nampak miskin. Bila pergi je perang, tengok ada harta balik. Kita ni tahun ni tak harta, beli kereta cash, tahun depan pening lah. Pening dah kita. Tapi dia bawa keluar harta bulan ni, pergi perang 3-4 bulan, 6 bulan akan datang kaya balik. Cuba tengok nilai kita dengan nilai orang-orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Faham perkataan saya? Orang yang dekat dengan Allah, faham kita? Allah, orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi. Dan orang yang dia tahu Allah, dia tahu Nabi tapi tidak dekat. Kita lah, kita tahu Allah, kita tahu Nabi tapi kita tak dekat. Sedangkan para sahabat, dia kenal Allah, dia kenal Nabi dan mereka dekat. Nabi tak ada dengan kita, Nabi tidak ada dengan kita, tetapi Nabi begitu dekat dengan kita. Orang dulu dekat dengan Nabi Subhanahu wa ta'ala, yang mereka berikan kehidupan oleh Allah begitu hebat. 3 bulan perang, harta Sayyidina Abu Bakar bagi semua pada Nabi, 1 sen tak tinggal. Kita sedekah pada orang, pada surau, ada tak tinggal? Bukan 1 sen. Lebih 1 sen lagi nak cukup 10,000. Tapi dia hartanya bagi tak sampai setahun, hartanya kembali banyak. Esok minta lagi, bagi semua, bagi.
Ini mereka ni begitu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dan mereka punya amalan pun dekat dengan Allah. Kita tahu, tapi kita payah nak buat. Kerana apa? Kita tahu Allah, tahu Nabi, tapi tidak dekat. Ma'rifatullah kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lah, saya bercakap lagi lah. Kita sama saja. Tujuan kita duk baca ni bukan ngajak kita duk baca supaya kita sama-sama betulkan, terutamanya saya banyak sangat. Dan kita baca ini untuk kita jadi baik. Sebab tu kena tawaduk. Tawaduk ni mana kita tahu, tak kira siapa sekali pun. Kita pandai, Allah bagi pada kita. Kita kaya, Allah bagi pada kita. Kita sihat, Allah bagi pada kita. Kita boleh merayakan hari raya dia Adha Aidilfitri, Allah bagi pada kita. Kita boleh buat surah, hari tu kecil ni dah besar dah, Allah bagi pada kita. Macam-macam. Meja pun dah baru 3 bulan tak main. Jadi Allah bagikan begitu banyak pada kita. Di sini nilai akhlak yang besar. Sebab tu orang yang baik adalah di sisi Nabi. Nabi kata zaman kita hari ni makan cukup, tidur cukup, baju cukup, rumah cukup, siap berhias lagi rumah. Nabi cerita pada para sahabat di Masjid Nabawi, umat aku akhir zaman makannya cukup, tidurnya cukup. Ni ada hadis dalam ni kan. Makan cukup, tidur cukup, pakaian cukup, rumah dia cukup, berhias lagi, macam-macam. Sahabat kata apa? Ya Allah, kalau macam tu ya Rasulullah, seronok ah. Macam kita hari ni apa pun tak cukup. Payah. Baju ni sekeping. Ni sekeping dah lah, sekeping bertampung-tampung pun dah. Makan ya Allah, belah kurma sebiji 3. Kalau ada kambing makan ramai-ramai. Ekor kambing yang kurus anak bagi makan 1000 orang. Ni ada janji Rasulullah, kalau duduk zaman tu ya seronok kami, tak payah fikir makan, tak payah fikir pakaian, cukup semua. Rumah, Allah Akbar, rumah kami ya Allah. Gitu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kamu hari ini lebih terbaik daripada yang akan datang. Nabi dah tengok kita. Kita bukan umat yang terbaik di sisi Nabi dalam bab perkara-perkara tadi. Tetapi bab dalam bertakwa pada Allah, kitalah yang terbaik yang Nabi ingat. Kerana kita tak jumpa Nabi, tapi kita yakin dengan Nabi SAW. Sahabat jumpa Nabi, beza. Dia ada, orang kata apa? Pro dengan kontra. Isunya adalah takwa kepada Allah. Isunya di situ adalah akhlak. Penciptaan, kita mencipta menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak. Bila akhlak datang, maka tawaduk kita datang. Bila kita datang tawaduk, kasih sayang kita akan muncul di sesama manusia. Sebab tu kita kena rajin berdoa, ya Allah, eratkan silaturahim antara kami, satukan hati-hati kami. Tu imam kena rajin baca, ayah-ayah kena rajin baca. Bangun tahajud, sujud yang terakhir, jangan lupa doa ni. Ya Allah, eratkan silaturahim antara kami, satukan hati-hati kami. Yang ni sekarang kita banyak pecah belah. Kita satukan hati-hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Eratkan silaturahim. Mana yang bergaduh? Bergaduh. Baru ni duk cerita, Ustaz, rumah sebiji. Ni rumah satu, ni kawan saya juga. Ni rumah satu lagi pun kawan saya. Ada satu rumah lagi kat sini. Rumah ni tuan dia nak jual. Tuan dia nak jual pada yang rumah yang ujung ni dengan harga 100 lebih. Tuan dia kata mahal sangat, aku nak beli 75 lah. Tiba-tiba hak ni nak beli dengan 115. Dia pun dapat rumah ni. Bergaduh kerana apa? Tak dapat beli rumah. Tu lah. Bukan kita kata harta ni dengan adik-beradik. Jiran sebelah hak baik ni, dengan sebab tak dapat beli rumah, gaduh. Tak tegur sampai, tak tegur. Hak maring pula yang dia bergaduh dengan siang ni, rumah yang nak jual tadi ni. Bila nak jual rumah ni, nak dapat, orang dia panggil apa? Apa? Keuntungan dunia lah. Komisen lain pula bunyi. Komisen tu halal. Nak dapat benda harta dunia ni sanggup baik kerana ada tujuan harta dunia. Kalau tidak tak pernah tegur.
Ini bahayanya kita hari ini. Sebab tu saya sebut rajin-rajin kita sama-sama berdoa, eratkan silaturahim antara kita sesama manusia, tak kira kat mana, terutama dalam rumah, dalam kampung, dalam taman, dalam kawasan kita, dan satukan hati-hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah akhlak bagi orang yang nak masyarakat itu baik. Dan kita boleh tegur antara satu sama lain, boleh tegur anak dia kalau salah. Kita nak cari masyarakat yang macam itu, tegur menegur antara sama lain. Itu tazkirah. Kita sentiasa ingatkan. Ini tak boleh lah, kita takut nanti hari ini pun penuh dengan perkara-perkara yang merosakkan manusia. Tampak pada dirinya paras muka kejantanan. Beliau berupaya mengawal dirinya dari menyebabkan kesakitan pada diri orang lain dan maafkan orang lain, walaupun beliau berkemampuan untuk membalas keburukan yang dilakukan terhadap dirinya. Ini yang sebut tadi tu. Orang yang nak tampan ni bukan muka dia tampan. Kata ulama, orang yang tampan ini bila dia mampu membalas satu-satu benda yang dia tak puas hati ataupun kejahatan orang lain, tapi dia tak balas, dia memaafkan. Ini memang orang yang gagah berani. Mana nak jumpa orang gagah berani macam ni? Payah ibu-ibu yang ayah, payah. Memang agak payah. Ada tak? Ada, tapi payah. Orang yang boleh balas, orang yang boleh dia, kalau sampai masa dia boleh balas sungguh, dia buat. Tambah pula kita hari ni balas dengan apa? Dengan benda yang tidak baik, iaitu menggunakan syaitan. Dia guna sihir. Sihir ni kira level rendah, naik atas sikit santar, level tinggi. Santar sihir, dia mantra, hantar jin pergi ganggu sihir. Tapi kalau santar bahan sihir, mantra, jin, tiga. Dia ada 3 syarat nak jadi santar. Jin, mantra, bahan. Jenis-jenis bahan apa-apa saja. Lampu, tumbuk bagi halu. Melayu ada tak sihir dah? Melayu ada sihir dah. Tapi kita tak panggil sihir lah. Saya sebut sihir. Kalau sihir syaitan ini memang zalim dan haram, muka dan berdosa besar dan syirik. Tapi kalau kita, di mana sihir kita? Sihir ni tak ada sebut, saya sebut sekarang ni saja aja. Kita tak panggil sihir, kita panggil tempa. Dikeris. Orang dulu dia buat keris. Dia tempa keris, berbagai-bagai jenis bentuk keris dan berlok. Ada lok yang lok mata, ada lok tepi. Lok tepi ni selalunya pada tombak. Supaya itu ni lainlah mengaji dia bertombak. Lok tepi ni kalau lok biasa keris satu batang, kalau kita tengok macam ini, maka dia akan lekuk. Itu. Kalau tombak dia macam ni, dia tegak, dia lok. Dia beza. Itu lok. Tombak ni pula niat dia bagaimana bentuk buat dia. Keris buatnya situ dia ada miang. Kalau kita ikutkan, kenapa tersihir Melayu tadi itu, mana istilah saja. Sihir ni tak boleh buat langsung, tapi saya sebut istilah saja, so senang faham. Kalau yang sihir menggunakan miang buluh, lampu ni tumbuk halu-halu jadi miang. Kalau dikeris, kita tak ada mantra apa, kita tempa. Dia tak guna besi baja yang solid. Dia akan masukkan di situ miang emas ataupun miang perak yang dihancurkan, maka ditaburkan di atas keris tadi itu. Itu kita tengok keris dia ada bintik, betul tak? Ada bintik perak, ada bintik emas. Yang itu bila ditusuk, keris menusuk. Kalau sundang dia menetap. Keris menusuk, bila tertusuk lekuk tadi itu, dia tak sekata, maka dia boleh masuk pada pembuluh dan daging. Dan bila tarik, miang ni pun istilah miang lah, sebab benda halus yang kena gatal itu secara biasa. Jadi bila masuk dalam badan, biji-biji miang tadi itu yang lekat kepada keris, dia punya tempa dia tadi itu melekat pada daging, maka masuk dalam tubuh badan, maka merosakkan dia punya urat saraf, urat darah yang mengalir hingga ke jantung dan mati. Itu keris.
Ini Allah jadikan begitu. Jadi sifat marah ni kita kena buang. Kalau dia boleh menahan dengan dia boleh balas tapi dia tahan, maka inilah dia berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menahan kemarahan jika ada seorang yang bertindak di luar batasan atas dirinya atau melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan, dan semua keadaan sentiasa ceria. Dia tahan supaya keadaan jadi baik. Dia boleh balas tapi dia sengak, dia nak doakan kebaikan pada orang lain. Ini sifat orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni yang Nabi sebut, maksudnya la taghdab tadi itu dakhala jannah, masuk dalam syurga. Mana dia marah dan dia doakan kebaikan ke atas orang yang dia marah. Inilah apa yang diharapkan, digarapkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang memohon nasihat dari baginda SAW ketika baginda SAW diminta untuk memberikan wasiatnya dengan satu wasiat yang menyampaikan kepada maksud dan menyempurnakan apa yang dikehendaki olehnya. Itulah satu ibarat yang ringkas dan mengandungi semua kebaikan dan mencegah dari segala keburukan, iaitu janganlah kamu marah. Satu nasihat yang pendek tapi manfaatnya besar, masuk dalam syurga. Bila sampai ke syurga, makna banyak benda yang kita boleh nilai di situ, yang boleh kita dapat di situ. Maknanya sifat ini perlu ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Saya ambil satu lagi sedikit, kegarahan untuk masuk ke syurga dan mencari jalannya. Jadi kalau kita marah, kita kena letak satu titik. Kalau aku tak marah, aku jaga benda ini, dan kalau aku marah, benda ini tak elok. Tapi kalau yang ni aku marah kan jadi elok, okey, maksudnya tegah. Tapi ni kalau aku marah jadi buruk, jadi tak elok apa semua, maka ingat, kalau kita sabar benda ni dan kita doakan kebaikan, kita tak balas, maka syurga menanti aku. Itu motivasi kita. Motivasi ni ada tujuan. Kalau kita mengaji motivasi ni, dia ada 4. Kita kena mengajar tujuan besar. Dia boleh tackle orang ni, tujuan motivasi. Kenapa kau nak masuk dalam aku punya kelas motivasi Dr. Azizan apa? Yang tu lah. Hebat tu. Jutawan tu. 1 bulan 1 juta. Motivasinya 1 juta. Lepas tu orang pergi dengan dia 1 bulan 1 juta. Dan ramai lah dia keluar. Memang kan ramai yang dapat. Sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta, dan ada sebulan sampai 2 juta. Ibu yang ayah yang rahmati Allah, signboard yang kat luar tu, kita pergi jalan highway kan ada signboard besar-besar tu kan. Tahu berapa kos tu? 1 juta. Saya tanya sendiri, 1 juta. Bayangkan signboard dia 1 juta. Tapi bukan satu signboard tu lah, maknanya sepanjang highway tu ada kan. Daripada Perlis sampai ke Johor Bahru, 1 juta. Dia ada kiraan dia 1 juta. Tu. Dapat bulan pertama 1 juta itu, signboard tu naik 1 juta. Lepas tu kita tengok highway banyak. Yang mana ada Cakotia kat PD ke, yang Nur Aisyah ke, tu semua 1 juta sebulan. 1 juta minima. Kurang-kurang 3-4 juta. Jual apa? Jual make up. Jual Cakotia. Banding Cakotia yang lain buat, sedap lagi dia orang lain buat. Tapi kenapa? Sebab dia ikut kaedah iklan banyak, orang tengok. Lepas tu bubuh benda pelik-pelik sikit. Jadi ya. Itu. Salah tak salah, tapi nak cerita kaedah. Jadi dalam bab marah kita ni ada kaedah untuk kita tak marah. Apa dia? Syurga. Kalau tadi dia motivasi dah dapat 1 juta. Kalau orang yang nak belajar, kalau belajar pula dia tak 1 juta lah. Hak yang dalam kehidupan ni dia target 1 juta. Kalau pergi mana-mana Najib Asyadak apa semua tu 1 juta lah tu, kira game 1 juta lah. Kalau bab motivasi, saya dalam bidang pendidikan, kita target apa? Bagaimana dia jadi seorang yang boleh bina satu benda yang dia boleh bagi kepada orang lain. Kita tengoklah ikut motivasi, motivator tu macam mana. Macam saya ni, saya motivate dia orang ini. Kalau kata hari tu dia UPSR, itu motivate UPSR. Kalau SPM, kalau Kerjaya, DIPT, Kerjaya, saya akan cakap, kerjaya kamu nak jadi apa? Saya belajar medik, jadi doktor, ya doktor. Kenapa sampai takat doktor? Kenapa kamu tak terus mission kamu untuk bina hospital yang kamu mengajar dalam hospital tu sebagai doktor yang mengajar secara percuma?
saya akan train macam tu. Train macam tu. Memang saya akan bagi ke IPT, kalau jadi pensyarah jemputan, saya akan train. Bagi kalau budak-budak sekolah, kita bagi untuk dia dapat A tu lah, 4 5 A. Dia sekarang kurang dah masuk. Tumpu pada A banyak, lama-lama sembahyang tak A. A saja kan. Itu. Jadi kita ni ada motivasi. Kalau kita tak marah, apa kita dapat? Kita dapat syurga. Tapi payahnya kita tak nampak syurga. Kalau 1 juta, kita tahu nilai 1 juta. Kita nampak hiasan dunia yang berbentuk kertas, iaitu duit. Kita nampak buka handset, maybank aku, tengok ada amount 1 juta. Nampak 10,000 dalam bank pun kembang hidung dah. 10,000 dalam bank aku. Tak pernah dapat, tiba-tiba ada orang masuk 10,000, seronok. Nipu tak seronok? Tengok Ustaz, dia pun kenapa? Dalam bank saya, yalah kita nak tipu pun tak boleh juga, beribu lah. Tapi kata Ustaz, saya nak masuk berapa? 10,000. Okey, kita tak ada apa lagi. Baru cakap tak nampak 10,000. Esok saya masuk kat bank Ustaz. Ustaz gunalah, nak guna macam apa sekali pun kan. Awang bagi macam tu. Esok dah cakap, ni tahu Ustaz. Pukul berapa nak masuk? Dia tulis pukul 9 saya masuk Ustaz. Nanti Ustaz cek. Kita buka cek pukul 9.05. Tengok betul ada 10,000 tambah yang macam-macam dah fikir, nak boleh buat itu, nak boleh buat ini. Itu yang kita nak nampak. Syurga ni tak nampak, tu payah nak motivasi. Tapi bagaimana kita nak nampak? Bila kita sembahyang khusyuk kepada Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka kita akan nampak syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Orang tu saja yang tahu syurga Allah itu bagaimana. Itu mana kita nak jalan rawat diri kita supaya tak marah. Makna marah pada tempatnya. Marah pada tempat yang Allah suruh kita marah. Kalau tidak, tak boleh. Jadi motivasinya untuk kawalnya adalah syurga Allah. Dan kita jangan marah. Tengok orang kita kata, ini tak sabar. Kita kadang-kadang dia sabar. Dia marah tadi itu, dia boleh balas, tapi dia tak balas. Tapi kita nampak waktu tu, nampak macam waktu dia marah. Nampak dia marah sungguh-sungguh, tapi dia tak balas. Jadi di situ pun ada jiwa sabar yang Allah berikan pada dia. Dan kita sentiasa kena doa agar kita jadi manusia. Motivasi kita adalah yang paling besar syurga Allah. Dan paling besar lagi tidak bukan adalah berjumpa dengan Nabi. Dan paling besar lagi adalah melihat wajah zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi yang kita kena ada untuk kawal apa benda maksiat yang kita nak buat. Terutamanya khusus iaitu dalam bab marah kita pada malam ini. Semua benda lain itu motivasi kita adalah syurga Allah. Itu bertemu dengan Allah. Bila masuk syurga, mana bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita nak buat maksiat, nak buat benda yang kita lawan arahan Allah, maka inilah ingat syurga Allah itu lebih pada segala-galanya. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung balik masalah bahagian yang kedua tadi, kegairahan untuk masuk syurga dan mencari jalannya. Itu motivasi kita dalam menghalang kita daripada bersifat marah yang tidak kena pada tempatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu berada di sisi sendiri. Mohon maaf banyak-banyak. Halalkan makan minum. Jazakumullahu khairan jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'al rahmal maghfirah wal barakah wa sallallahu alaihi manis. Allahumma fakihna fi dunya bi tawbi jannatika wa salatina wa min zurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma